Okey, baik. Kalau kita meneliti pada sidang kemuncak ASEAN yang baru berlalu di Labuan Bajo, Indonesia, ASEAN Campur Tiga setuju menggunakan mata wang tempatan dalam perdagangan serantau. Namun bagaimana pula cabaran di peringkat antarabangsa? Jadi untuk mengulas perkara ini, kita bersama dengan Dr. Muhammad Aslam Gulam Hassan yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullah. Doktor, kalau kita telitikan pemimpin ASEAN termasuk ASEAN Campur Tiga, China, Jepun dan juga Korea Selatan setuju untuk mengutamakan mata wang tempatan dalam transaksi kewangan dan juga perdagangan. Apa yang boleh kita faham berkenaan dengan perkara ini? Mungkin doktor boleh bantu kami fahami. Apa yang dibincangkan di Labuan tu umumnya di mana negara-negara ASEAN Plus 3 itu hendak menggunakan mata wang tempatan dalam urus niaga keuangan dan juga perdagangan, iaitu kalau dari segi keuangan tu mungkin dari segi pindahan wang antara negara dan juga intra-bank loan ataupun sebagainya, dan juga keduanya pelaburan, sama ada pelaburan dalam pasaran wang ataupun pasaran modal antara negara, dan juga yang keduanya perdagangan ekspor import. Tapi ini yang saya rasa mungkin antara residen Malaysia dengan residen negara anggota. Tapi kalau non residen tu kita kurang pasti lagi sama ada ia kena ikut peraturan yang dikenakan oleh pihak kerajaan ataupun tidak. Nah, dan keduanya biasanya ini pun juga akan urusan pembayaran, sama ada menggunakan mata wang tempatan ataupun tidak, tu biasanya merujuk kepada G2G antara kerajaan dengan kerajaan. Jadi ASEAN Plus 3 itu dia kena buat satu rangka kerja bagaimana untuk melakukan pembayaran ataupun transaksi dalam mata wang tempatan. Ya. Jadi itu satu. Dan keduanya, kalau dari segi impak, kalau kita melihat dari segi impak perdagangan antara contoh kepada ASEAN saja, intra-ASEAN saja. Kalau intra-ASEAN saja, jumlah perdagangan intra-ASEAN yang terbaru menunjukkan 21%. Yang baki itulah extra-ASEAN. Di hampir semua negara ASEAN ni berdagang kota ASEAN, dan juga rakan dagang utama ASEAN adalah Amerika yang utama itu, yang keduanya China juga termasuk, tapi China tu mungkin China mungkin juga boleh pasal China tu negara rakan dagang yang ketiga terbesar untuk ASEAN, dan diikuti dengan Jepun dan sebagainya. Itu satu. Tetapi kalau kita keluarkan Singapura daripada equation itu, jadi jumlah intra-ASEAN trade tu lebih kurang 5 hingga 7% saja. Jadi kalau dari segi keuntungan perdagangan dengan menggunakan mata wang tempatan itu, saya rasa mungkin ada signifikan, tapi amountnya dah kecil. Sebab seperti yang saya kata tadi, sebahagian besar perdagangan antara ASEAN dengan negara luar, banyak dengan negara luar, contoh minta maaf, sebahagian besar perdagangan ASEAN dengan negara luar sebenarnya lebih daripada antara 60 hingga 65%. Ya. Jadi mungkin penggunaan mata wang tempatan mungkin satu solusi untuk mengurangkan impak dolar ke atas mata wang tempatan. Tapi kita tak pasti juga sekiranya sejauh manakah dengan penggunaan mata wang itu boleh meningkatkan kebolehsaingan negara anggota ASEAN dan juga negara China ataupun Korea ataupun Jepun. Tapi kita tahu Jepun dengan Korea tu dia dari kebolehsaingan tu lebih tinggi berbanding dengan ASEAN. Jadi mungkin lebih untung dari segi penggunaan mata wang tempatan sekiranya berdagang dengan ASEAN. Tapi kalau dengan negara bukan ASEAN, dolar masih lagi dominan. Ya. Dolar masih lagi dominan. Ya. Sebab kalau ikut data yang ada, sebahagian besar penggunaan dolar dalam perdagangan itu, ini berdasarkan kajian-kajian lalu sebenarnya. Kajian lalu menunjukkan bahawa penggunaan dolar di Asia Timur dan juga di Asia Tenggara lebih daripada 90%. Ya.
Yang baki itu sama ada menggunakan euro ataupun Singapore dollar ataupun Swiss francs. Itu. Jadi itu yang saya dapat boleh bagi tahulah kesan dia. Dr. Aslam. Apa yang Ya, Dr. Aslam, kalau kita telitikan berkenaan dengan dari segi kumpulan pemimpin ASEAN yang turut bersetuju untuk menyokong penubuhan pasukan petugas meneroka pembangunan rangka kerja transaksi mata wang tempatan ASEAN ini, apa yang harus ataupun yang wajar diperhalusi oleh pasukan ini? Apa yang perlu ditelitikan oleh pasukan ini? Single currency itu, ini single currency dulu pernah diutarakan tahun 1998 kalau tak salah saya, dicadangkan Asian dollar. Tapi masalah pertama kalau kita nak lihat, mata wang ni akan memberi kesan, nilai mata wang itu akan memberi kesan ke atas, satunya keboleh saingan, keduanya mungkin akan beri kesan kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sebelum negara anggota ASEAN atau negara ASEAN Plus 3 ini hendak mewujudkan single currency ataupun atau nama sama diletak sebagai Asian dollar seperti yang 20 tahun yang lalu itu, dia penting perlu belajar apa yang berlaku di Euro. Sebab contohnya yang berlaku di Euro itu ada seperti negara Greece, Itali, Portugal dengan Spain. Mereka menggunakan mata wang mata wang euro. Tapi kesannya kepada perdagangan negara tersebut. Jadi, negara tersebut hadapi masalah ekonomi. Contoh macam Greece hadapi masalah hutang yang besar sehingga terpaksa di bail out oleh EU dan sebagainya. Jadi kesan itu. Jadi untuk ini pertama sebelum petugas-petugas yang dicadangkan oleh ASEAN Plus itu, maka dia kena lihat satunya sejauh mana setiap negara tu berbeza dari segi tahap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dan apakah sekiranya kalau diwujudkan single currency, apa kesannya? Contohnya kita tidak boleh samakan bahawa ekonomi Malaysia ni ke tahapnya sama seperti ekonomi di Cambodia ataupun Laos ataupun Myanmar. Tak sama. Jadi level perkembangan, level pertumbuhan itu tidak sama. Jadi begitu juga kalau level perkembangan ekonomi tidak sama, ke level keboleh saingan antara negara pun tak sama. Jadi sekiranya kita wujud satu single currency untuk urusan perdagangan dan juga urusan keuangan, maka ia akan berkesan. Contoh macam seperti yang berlaku di Greece, di Portugal, Spain dan Itali. Yang kedua. Jadi kena lihat satunya bagaimana, contoh kalau diwujudkan bagaimana dolar ataupun single currency itu boleh membantu negara, bukan saja negara yang orang kata orang yang sudah negara yang sudah advance, tapi bagaimana negara yang masih lagi baru nak berkembang seperti Timor Leste, Cambodia, Laos dan Myanmar. Itu satu kesan dia. Ini sebenarnya idea dia pernah dilontarkan kalau tak salah oleh beberapa ahli ekonomi dari Korea dan juga Jepun sebenarnya dahulu. Dan juga ada kajian yang telah dibuat dan juga diterbitkan di jurnal. Tapi kesannya walaupun setengah kata ada implikasinya, tapi ada masalah seperti yang saya katakan, satu yang level tahap perkembangan ekonomi antara across negara-negara ASEAN tidak sama. Keduanya, produk-produk yang dipasarkan hampir sebahagiannya boleh dikatakan pun seperti negara yang kurang membangun seperti Cambodia dan sebagainya itu pun tidak begitu dapat bersaing dengan negara yang maju di kalangan negara ASEAN. Yang ketiganya masalah kebudayaan. Yang ketiga, salah satu faktor yang boleh menentukan sama ada berjaya atau tidak berjaya adalah faktor nasionalisme. Mungkin setengah negara tidak mahu melepaskan mata wang mereka. Ini faktor politik sebenarnya. Dia akan menentukan sama ada berjaya atau tidak berjaya petugas itu untuk membentuk ataupun
membentuk satu single currency itu bergantung pada faktor politik. Ya. Dia contoh macam seperti berlaku di Euro. Ada setengah negara walaupun mereka join EU, tapi mereka tidak mengambil mata wang Euro sebagai mata wang mereka. Ya. Ya. Ya, sudah tentu banyak perkara yang perlu ditelitikan dan melihat kepada isu-isu dan juga banyak pengaruh-pengaruh yang perlu ditelitikan oleh pasukan ini dan banyak juga yang boleh kita pelajari dari apa yang berlaku di Kesatuan Eropah juga. Dr. Aslam, sudah tentu masa kita sedikit suntuk di sini. InsyaAllah dalam masa-masa akan datang kita akan terus membincangkan dengan lebih lanjut dari semasa ke semasa berkait dengan isu ini. Terima kasih Dr. Muhammad Aslam Gulam Hassan, pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya mengulas berkenaan dengan usaha untuk mewujudkan mata wang tunggal dalam pelaksanaan transaksi kewangan dan juga perdagangan di peringkat ASEAN.